Baik. Ya. Kalau kita lihat di sini, okey, peningkatan tamadun India dan China, sekiranya ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham, boleh terus tulis dalam Zoom chat. Cikgu saya tak faham ni lah, cikgu saya tak faham ni. Okey, boleh bertanya jangan diam-diam. Baik. So Cikgu, kita kalau lihat. saya tak faham semua macam mana? Kalau kau tak faham semua, mari sini cikgu cerita kat kau kat dalam telinga kau nanti. Okey. Ada semua tak faham. Okey. Baik. Kita lihat di sini, okey, dalam buku teks ini diberikan gambaran iaitu tiang Asoka. Wow, ini tiang ya. Okey, kalau kita lihat sebelah kanan tu ada gambar singa kat atas dia tu. Okey, dan kemudian kita lihat, okey, ini singa dia. Kemudian bawah tu ada tiang dia tu. Okey, ini tiang Asoka dalam tamadun India. Apa itu tiang Asoka, cikgu? Nanti kita akan belajar tentang tiang Asoka ini. Okey. So begitu juga gambaran yang kedua iaitu ini adalah dalam tamadun Cina. Tu singa jantan ke betina? Singa jantan ke betina? Kalau kita tengok betul-betul itu adalah singa jantan. Okey. Tu singa jantan. Betul Ah, lah jantan. Sebab apa? kalau betina dia tak ada dia punya bulu kat kepala Ya, dia. betul. Kalau yang betina dia tak ada bulu tepi-tepi tu. Kalau yang jantan dia ada dia ada bulu tepi-tepi tu. Jadi Dia tak pakai tudung. dia tak pakai tudung. Boleh tahan juga kau ni Aini. Boleh tahan. Okey, boleh tahan juga kau ni. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, gambaran yang kedua ini adalah dalam tamadun Cina di mana tamadun Cina lah sebenarnya yang telah memulakan sistem peperiksaan. Sistem peperiksaan. Maknanya di sini kalau kita lihat ini gambaran bagaimana orang-orang Cina dahulu mengambil peperiksaan, ada examination. Jadi, kepada mana-mana pelajar yang mungkin marah, cikgu kenapalah dia orang buat exam ni, stres saya cikgu. Jangan marah pada guru-guru kamu. Okey? Kalau nak tahu nak marah, pergi marah tamadun Cina tu. Okey, sebab daripada zaman dulu lagi memang dah ada exam. Jadi jangan korang marah cikgu kamu, jangan korang marah PPD apa semua, jangan marah kementerian apa semua, jangan. Itu memang dah wujud sejak daripada tamadun Cina lagi. Tapi kenapa Kena exam. Oh. Kenapa kena exam? Sebab exam tu untuk menilai pengetahuan seseorang pelajar, dan yang kedua, sesiapa yang memang pandai akan diberikan anugerah. Anugerah yang lebih tinggi. Kamu tahu tak? Kalau orang yang pandai-pandai di tamadun Cina tu, kalau diorang lulus exam, dapat tanah, dapat pangkat, kemudian keluarga diberikan hadiah oleh maharaja. Jadi memang zaman dulu tamadun Cina memang dia punya hadiah-hadiah untuk orang yang bijak pandai ni memang hebat. Kita dapat apa zaman sekarang? Uish, engkau orang pun dapat macam-macam. Ada yang bila exam dapat dapat iPhone lah, dapat PS5 lah, kan? Kemudian ada yang dapat kopiah lah, dapat topi lah, kan? Jadi dapat duit. Ya, dapat duit. Engkau orang belajar tu hari-hari dapat duit. Mak ayah bagi duit belanja kan. Untung lah. Belajar je dapat duit. Belajar je dapat duit. Pergi sekolah dapat duit. Untung lah. Kan? Okay. Jadi kira untung lah tu. Okey. Baik. Yang bawa bekal. Okey, baik. Kita lihat tamadun India. Okey. Baik. Tamadun India. Okey, siapa kat sini yang dah belajar bab ni? Siapa kat sini yang dah belajar bab 7 ni kat sekolah? Anyone here? Saya dah lepas dah cikgu. Dah lepas dah. Ini kata dah habis pun. Ayu Rasha dah Sekarang habis. ni saya buat ulang kaji je cikgu. Ulang kaji. Bagus Arisa. Okey. Kemudian bukan kata belum. Ashraf baru separuh. Cita kata dalam bab ni. Okey, baik, bagus. Sesiapa yang dah belajar bab ini, anggaplah ini revision. Okey, kemudian kalau siapa-siapa yang belum belajar, anggaplah ini sebagai pendedahan awal. So macam Syahim kata, cikgu saya slow. Cikgu tak faham. Adakah ayat kamu cikgu saya slow atau cikgu saya slow? Ke macam mana? Cuba beritahu Syahim. Cikgu saya slow ke cikgu Lupa saya nak slow? letak koma. Kod. Okey. Dia lambat ajar. Ya.
cikgu kita orang kena ajar budak-budak SPM, kita orang tak belajar sejarah sangat tu, kena cepat tu. Oh ya ke? Kena ajar budak-budak SPM. Cikgu pun ajar budak-budak SPM. Ya ke? Cikgu ajar sejarah form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Semua Ah. tingkatan. Semua tingkatan. Ya, men. Okay, jadi cikgu ajar semua. Baru bab 5 cikgu, aduh yai. Okay, Amin tak apa. senyap je. Kenapa ni? Tak, dia sedang menikmati. Menikmati perbualan kita tu. Okey. Faham. Baik. So, tamadun India. Okey, kita lihat di mana lokasi dia. Paling penting lokasi. Ingat selepas tamadun Indus berakhir. Oh ya ke Ashraf? Baik, baik, baik. Itulah pasal. Selepas tamadun Indus berakhir, berlakulah perubahan dalam tamadun India, di mana apabila pusat tamadun ini beralih ke lembah Ganges. Lembah Ganges. Jadi peralihan ini menandakan bermulanya tahap baharu dalam tamadun India yang sebelumnya berpusat di lembah Indus. Cikgu, saya tak faham. Jom kita tengok. Okey. Okey, ini peta dia. Korang tahu tak, semasa bab yang ke 5 dulu, bab 5 kamu ada belajar tamadun Indus kan? Tamadun Indus dia dekat sini. Dekat kiri dan kanan Sungai Indus kat sini. Ini tamadun Indus. Okey, yang kamu belajar dalam bab 5. Baik, apabila tamadun Indus telah dilanda banjir dan bencana alam, maka penduduk-penduduknya telah berpindah pergi ke Sungai Ganges. Ramai yang telah berpindah pergi ke Sungai Ganges kat sini. Jadi telah membentuk satu tamadun baru kat sini, iaitu terbentuklah tamadun ramai yang tinggal di kiri dan kanan Sungai Ganges ini. Jadi terbentuklah tamadun baharu, iaitu tamadun India. Itu beza dia. Okey. So yang di sini apa yang berlaku kepada tamadun Indus? Habis dah tak ada. So yang di sini tamadun Indus, dan di sini adalah tamadun sini tamadun India. So itu perbezaan dia. Okey. So penduduk telah berpindah ke kawasan yang baharu. Okey. Jadi itu yang kamu kena tengok. Oh macam tu. Okey, baik, itu dia. Ya. Baik. So perubahan ini adalah merupakan tahap kedua dalam tamadun India dan menjadi asas penting dalam perkembangan tamadun ini. Baik. Perkembangan yang berlaku di sekitar lembah Ganges. Okey, lembah tu, cikgu, mungkin kamu akan tanya, cikgu, yang ditulis kat sini lembah Ganges. Yang kat sini tulis Sungai Ganges. Mana satu, cikgu? Lembah dan sungai sama maksud. Tak sama. Tak sama. Sebenarnya macam ni men. Sungai itu sungai. Itu Sungai Ganges. Tapi yang dimaksudkan lembah tu bermaksud kiri dan kanan sungai itu. Kawasan yang kiri dan kanan sungai itu, sepanjang sungai itu kan, kiri dan kanan dia itu dipanggil lembah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan lembah Ganges. Kiri dan kanan Sungai Ganges ini jadi perkembangan yang berlaku di sekitar lembah Ganges ini membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil. Take note benda ni, kerajaan kecil yang dikenali sebagai Janapada. Kerajaan-kerajaan ini kemudian membentuk kewujudan kerajaan yang lebih besar. Kerajaan besar dikenali sebagai Mahajanapada. Baik, korang dengar sini betul-betul. Janapada dengan Mahajanapada bukan nama kerajaan, tapi nama jenis kerajaan. Nama jenis kerajaan. Korang kena faham tu. Okey, so Janapada maksudnya kerajaan kecil. So kalau kita nak mudah nak faham, sebenarnya itu kategori. Iaitu Janapada.
Janapada bermaksud kerajaan kecil. Manakala Mahajanapada itu adalah kerajaan Lebih besar. Ya, kerajaan besar. Dan macam mana kita nak bezakan cikgu? Senang saja. Kita tahu maksud Maha. Maha kan besar. Betul. Jadi Mahajanapada maksudnya apa? Kerajaan yang besar. Ya, ini kategori ya. Bukan nama kerajaan, tapi kategori. Okey, kategori Itu kerajaan. dia saya terbagi kepada 2 je kategori dia. Ya, kategori memang 2. Yalah, maknanya samalah macam Amin. Samalah macam kita belajar sesuatu itu dia ada saiz. Baju kecil, baju besar. Kiri, kanan, atas, bawah. So dia Betul. kategori ya, itu kategori. Kategori bukan nama kerajaan. Sebab selalu pelajar bila ada soalan kan, sila namakan salah satu kerajaan dalam tamadun India, Janapada. Apa dah? Janapada, ingat Janapada bukan nama kerajaan, tapi nama kategori. Ya, kategori Siapa nama kerajaan. kerajaan dia? Nama kerajaan dia. Ini kita nak tengok. Ini jom kita tengok. Baik. So, kita dah tahu ada kerajaan kecil, kerajaan besar. Maka Magadha. Inilah dia kerajaan pertama, iaitu Magadha. Magadha yang terletak di timur laut India muncul sebagai kuasa penting yang berjaya menguasai kerajaan lain di India antara 540 hingga 490 sebelum Masihi. Kejayaan ini dikaitkan dengan kedudukan Magadha, iaitu kerajaan Magadha yang strategik di lembah Ganges. Di sini, ini Magadha. So Magadha ni apa cikgu? Magadha ni adalah kerajaan. Dan Magadha inilah kategori Mahajanapada. Kategori Mahajanapada. Maknanya kategori kerajaan yang besar. Korang kena faham tu So Magadha nama kerajaan. Jadi kemunculan Magadha ini memainkan peranan penting. Kerana Magadha ini menjadi asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain, iaitu ada 3 dinasti. 3 dinasti iaitu dinasti Nanda, dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Kalau ada soalan tanya, apa itu dinasti cikgu? Dinasti ni sebenarnya adalah pemerintahan mengikut keluarga. Ikut keluarga. Maknanya mula daripada datuk dia, kemudian bapa dia, kemudian anak dia, kemudian cucu dia. Itu adalah satu keturunan yang memerintah kerajaan itu. Contohnya, kita tahu bahawa contoh nama Amin sebenar, nama Amin sebenarnya adalah Amin Iskandar. Kemudian datuk dia dulu rupanya nama datuk dia Razik Iskandar. Bapa anak Razik Iskandar tu ialah Ahmad Iskandar. Itu bapa Amin. Kemudian Amin Iskandar. Kemudian anak dia pula iaitu Ukail Iskandar. Kemudian cucu dia pula iaitu Hansen Iskandar. Kemudian cicit dia pula Qamarina Iskandar. Maknanya itu semua apa? Itu semua adalah dinasti Iskandar. Maknanya pemerintahan keluarga Iskandar. Dinasti Iskandar. Faham? Itu maksud dinasti. Pemerintahan daripada keturunan keluarga. Contoh, men. Alah, kau di contoh pun dah gini-gini. Contoh Okey. Baik. Sedang koyak. Baik. So itu maksud dinasti. Dinasti itu maksudnya pemerintahan dari keluarga. Keluarga. So kalau di sini cikgu, ada 3 keluarga, dinasti Nanda, dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. I mean. Baik. So kalau kita lihat di sini, inilah dia tentang latar belakang
okey, dan juga lokasi tamadun India. Okey, iaitu ingat terletak di lembah Ganges dan wujudnya Janapada dan Mahajanapada, dan daripada situ wujudlah kerajaan yang terawal iaitu Magadha. Daripada Magadha, maka wujudlah kerajaan-kerajaan yang lain seperti dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Ingat tu. Baik. Okey. Baik. Tak sihat sesama. I see, Ben. Okey, man. Okey. Baik. Tamadun India terkenal dengan perluasan kuasa. Okey, ingat ni. Okey, tamadun India dia terkenal dengan perluasan kuasa. Macam kita belajar bab yang ke-6 hari tu. Okey, kita belajar kan tentang tamadun Yunani. Okey, tamadun Yunani terkenal dengan apa? Terkenal dengan sistem pemerintahan, betul? Okey, tamadun Yunani terkenal dengan sistem pemerintahan iaitu demokrasi dan sebagainya. Kemudian tamadun Rom terkenal dengan seni bina. Seni bina. Jadi kemudian tamadun India ini terkenal dengan perluasan kuasa. Perluasan kuasa. Ya, maknanya di penjajahan. Perluasan kuasa itu maksudnya penjajahan ke atas kawasan-kawasan lain. Dan kalau tamadun Cina, tamadun Cina terkenal dengan sistem iaitu sistem pendidikan dan juga peperiksaan. Itu perbezaan tamadun-tamadun ini. Itu perbezaan tamadun-tamadun ini ya. Supaya kamu faham. Okey, iyalah setiap tamadun ni ada dia punya kelebihan-kelebihan dia. Kelebihan dia. Lain tamadun, lain kelebihan dia. Contoh macam kalau kita lihat Ukail, dia kelebihan dia lain. Macam Darwish, kelebihan dia lain. Amin, kelebihan dia lain. Jadi setiap orang ada kelebihan yang unik. Yang unik ya. Baik. So kita lihat di sini tentang perluasan kuasa. Perluasan kuasa. Jadi kalau kita lihat kemunculan pelbagai kerajaan. Sebenarnya dalam tamadun India ni ada banyak kerajaan. Banyak kerajaan. Kita ada kerajaan itu Magadha, kerajaan Chola, kerajaan apa lagi banyak. Pelbagai kerajaan dalam tamadun India ni menyebabkan mereka bersaing. Wujudnya persaingan antara kerajaan. Berlumba-lumba untuk apa? Memperluas kuasa masing-masing. Memperluas kuasa masing-masing. Jadi perluasan kuasa ini bermaksud apa cikgu? Perluasan kuasa ini bermaksud segala usaha yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan atau raja untuk menguasai dan memperluas pengaruh mereka di sesebuah kawasan. Ataupun usaha untuk mengatasi pihak lain. Maknanya perluasan kuasa ni senang cerita lah. Perluasan kuasa ni maksudnya adalah penjajahan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil conquer. Invade. Colonize. Yes, conquer, invade, colonize. Itulah dikatakan sama dengan perluasan kuasa. Dan tamadun India memang terkenal dengan perluasan kuasa. Jadi, pada permulaannya, perluasan kuasa. Pada mula-mulanya, perluasan kuasa memang dilakukan secara fizikal. Pada mula-mula. Fizikal ni maksudnya apa cikgu? Perluasan kuasa secara peperangan. Tapi selepas itu, dia telah berubah kepada perluasan secara keagamaan. Maknanya lebih kepada secara agama, menyebarkan agama untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian. So inilah menyebabkan perluasan kuasa. Dan kenapa diorang ni nak luaskan kuasa cikgu? Kenapa diorang mesti nak invade kawasan lain, mesti nak conquer kawasan lain? Kenapa cikgu? Diorang ni tak cukup ke apa yang ada? Kalau nak buat empire dia besar sikit. Ya, betul. So di sini kita tengok
apakah faktor-faktor, sebab-sebab kenapa diorang nak luaskan kuasa? Kenapa diorang nak conquer negara lain? Why? Okay, the reason dia adalah di sini, iaitu faktor perluasan kuasa. Okay, antara faktor utamanya yang pertama iaitu kekuatan ketenteraan. Ini kekuatan ketenteraan. Sesebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat. So, pasukan tentera juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Baik, selalunya bila kerajaan ni ada kekuatan ketenteraan, mulalah dia nak tunjuk kuat. Betul? Mulalah dia nak serang negara lain lah, nak serang negara lain lah. Sebagai contoh, kalau kita tengok yang macam sekarang ni kan, kamu tahu tak berlakunya ada perang Rusia dengan Ukraine? Okay. Rusia dengan Ukraine. Dan kenapa? Macam sengaja cek pasal. Tapi kita fikir, kenapa diorang sanggup berperang? Sebab Rusia ada kekuatan tentera. Rusia dia rasa macam, aku kuat apa? Aku ada tentera yang hebat, aku ada senjata nuklear, aku ada kereta kebal, aku ada drone dan sebagainya. Apa ada hal? Jadi, kekuatan ketenteraan menjadi punca untuk luaskan kuasa. Sebab kuat. Itu yang pertama, kekuatan ketenteraan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa meluaskan kuasa? Kerana dasar pemerintahan. Di mana yang kedua ni, pemerintahan yang diketuai oleh raja. Raja yang akan menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Apa maksud dasar pemerintahan, cikgu? Dia sebenarnya perluasan kuasa ni bergantung pada raja. Ada setengah raja, dia kata apa? Tuan, raja sebelum ini sebenarnya suka untuk meluaskan kuasa. Tuan macam mana? Tuanku macam mana? Tuanku nak luaskan kuasa? Better tak payahlah. Kita tahun ini, di bawah pemerintahan better nak aman sahaja. Better tak nak conquer mana-mana kawasan. Kita manage sahaja kawasan sedia ada. Baik. Tetapi lepas itu, bila dia dah meninggal, naik pula anak dia. Anak dia kata apa? Better memerintah kali ini, maka better mahu meluaskan kuasa. Jadi, kita akan memulakan serangan kepada negara tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya, perluasan kuasa itu bergantung kepada dasar pemerintahan raja. Kalau raja itu nak luaskan kuasa, akan berlakulah perluasan kuasa. Kalau raja itu tak nak melakukan perluasan kuasa, maka tidak berlakulah perluasan kuasa. So, faktor yang kedua ialah dasar pemerintahan raja itu. Dasar pemerintahan raja tu. Kalau contoh macam kalau cikgu jadi raja. Kalau cikgu jadi raja, cikgu nak conquer negara-negara lain. Cikgu nak conquer Singapura, cikgu nak conquer Brunei, cikgu nak conquer Thailand dan juga Indonesia, supaya kawasan yang kita dapat luas ni kita boleh pergi ke sana tanpa perlu pasport. Senanglah nak berjalan pergi ke Indonesia, pergi ke Singapura, pergi ke Brunei. Jadi itu kalau cikgu lah, kalau cikgu jadi raja. Kan kalau baik. Orang terus panik ni. Baik. Yang pertama, kekuatan ketenteraan. Yang kedua, dasar pemerintahan raja itu. Yang ketiga, faktor perluasan kuasa adalah sumber manusia. Apa itu sumber manusia, cikgu? Maknanya adalah jumlah tenaga manusia yang ada. Kalau sumber manusia atau jumlah tenaga manusia itu cukup, ini akan menjamin sesebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau bilangan penduduk ataupun bilangan tenaga manusia itu ramai, mudah untuk menjaga kerajaan. Kerana apa? Kerana bila ramai penduduk, maka lagi ramailah askar, lagi ramailah tentera, lagi ramailah golongan petani, lagi ramailah golongan nelayan.
Jadi lagi banyaklah memperoleh ikan, lagi banyaklah memperoleh padi, lagi banyaklah tentera-tentera yang boleh mengawal dan menjaga keselamatan negara. Jadi faktor perluasan kuasa yang ketiga ialah bilangan sumber manusia. Lagi ramai, lagi baik. Sebab lagi ramai, lagilah ramai tenteranya. Cikgu, sekarang masih ada peperangan lagi ke dah kurang? Okey. Untuk pengetahuan kamu, sekarang ni masih ada lagi peperangan. Okey, iaitu kalau kita lihat seperti di Palestin. Okey, Palestin dengan Israel. Kemudian juga yang kedua iaitu Rusia dengan Ukraine. Begitu juga. Ada banyak lagi sebenarnya perang-perang yang berlaku. Jadi masih ada sampai sekarang. Tapi tak melibatkan negara kita lah. Baik. Yang ketiga, sumber manusia. Yang keempat, diplomasi keagamaan. Diplomasi keagamaan, di mana pemerintah yang bijak tidak hanya bergantung kepada aspek ketenteraan semata-mata, tetapi aspek keagamaan dan kemanusiaan turut berperanan dalam memperluas kuasa dan pengaruh kerajaan. Apa maksud ni, cikgu? Baik, dia macam ni. Okey, pada zaman tamadun India ni, kalau mereka menjajah, memang mereka menjajah tentang dengan tentera, dengan fizikal. Tetapi bila dia serang tentera dengan tentera tu, belum tentu rakyat yang dikonquer itu akan mahu mengikut mereka. Jadi satu cara untuk rakyat yang dikonquer itu akan obey atau taat kepada mereka adalah dengan memberikan mereka agama baharu. Maknanya bila mereka memberikan agama baru, maka penduduk itu akan taat kepada agama itu. Bila taat kepada agama itu, maka taatlah kepada mereka. Dalam kes tamadun India, kalau kamu akan belajar, Maharaja Asoka, dia menyebarkan agama Buddha. Bila penduduk-penduduk yang dia conquer tu telah menganut agama Buddha, maka penduduk-penduduk itu akan taat kepada Asoka. Jadi itu dipanggil penyebaran secara agama. So dasar keagamaan. Ya, dasar keagamaan. Dan dasar keagamaan ni memang daripada zaman dulu pun berlaku. Sampailah even British pun datang ke tanah Melayu untuk menyebarkan agama Kristian. Ya, British British datang ke tanah Melayu untuk sebarkan agama Kristian. Jadi ini memang penyebaran melalui dasar keagamaan ini memang berlaku. Iaitu tentang diplomasi keagamaan. Dan faktor perluasan kuasa yang seterusnya ialah dari sudut keuangan. Ini faktor penting. Setiap perluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan secukupnya. So ramai yang mungkin akan tanya, cikgu, pembiayaan tu apa? Pembiayaan itu sebenarnya adalah fund. Tahu fund? Maknanya ada funder ataupun funding. So ada pembiayaan, ada fund yang secukupnya, yang kita kata accurate, dan juga ada yang kita kata adequate, yang secukupnya daripada perbendaharaan kerajaan. Tanpa kewangan yang kukuh, usaha ini menghadapi kesukaran. Maknanya, salah satu faktor kenapa tamadun India ni meluaskan kuasa kerana mereka ada banyak wang. So, bila ada banyak wang, mereka boleh buat apa? Mereka boleh sediakan pelbagai peralatan perang. Meriam, senjata, dan sebagainya. Jadi, bila ada banyak senjata apa semua, mudahlah untuk meluaskan kuasa. Itulah dia berkaitan dengan faktor-faktor perluasan kuasa. Baik. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak bertanya?
Okey, kalau ada soalan yang tak faham ke apa semua mungkin boleh bertanya. Okey. Kejap. Okey. Okey, so ada yang nak masuk juga. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, kalau tanya semua. Okey. Tak ada. Okey. Kalau tanya semua, kau nak tanya apa, Ukail? Handsome ke tak tu je saya dah tahu dah. Oh, nak tanya dia handsome ke tidak? Lain macam tu. Sebab dia kata dia dah taken kan dengan Dah apa? Dah apa? dia dah taken dah. Tapi dia Okey. kata kat saya dia tak handsome. Pelik. Oh, tak. Soalannya adalah, penting ke handsome ni? Tak. Nak Ah, tengok personality tu. oh, Dia ni. cik. Nampak? Hey. Ada yang kata pentingnya personality. Soalan tanya, penting ke untuk jadi handsome ni? Tak. Okey. Penting Tak, kalau nampak? tengok personality. Nampak? Alamak, ada yang kata dah taken. Alamak. So tak. Dah taken. Dah taken, eh? Aduh. Muda-muda dah Okey. taken. Aduh. Okey. Baru 13 tahun. Okey. Okey, baik. Sebenar-benarnya, okey. Ianya, okey. Kantoi. Baik. Yang paling penting sebenarnya, okey. Harus diingat bahawa sebenarnya anda semua, kalau ikutkan, okey, kalau anda semua handsome sekalipun macam Danny ke yang handsome ke apa kan, sebenarnya handsome tu tak penting. Sebab walau macam mana handsome kamu pun, dia tak boleh lawan cikgu lah. Okey, baik, seterusnya. Okey, kita sambung dengan belajar hari ini. Okey, iaitu okey, sambung balik Baik. So, apa yang kita belajar pada hari ini iaitu kita belajar tentang tamadun India, lokasi dan perkembangannya. Dan juga kita telah lihat berkaitan dengan perluasan kuasa dalam tamadun India. Baik, sebenarnya cikgu rasa tidak cukup untuk kita sekadar menonton perluasan kuasa. Apa kata Kak Lu? Mengapa lembaga Inggeris memberikan peranan penting? Why? Kerana kalau kita lihat apa yang diberi. Kenapa lembaga Inggeris ini yang special sangat? Apa yang special sangat dengan lembaga Inggeris ni? Maknanya soalan ini kamu kena beri apa tahu? Apa yang diberi oleh lembaga Inggeris? Apa yang diberi oleh lembaga Inggeris ni? Iaitu apa yang diberi? Banyak. Iaitu antaranya lembaga Inggeris memberikan peranan penting dalam perkembangan tamadun India. Kerana apa? Pertama, iaitu membekalkan apa? Siapa tahu? Membekalkan apa? Membekalkan sumber air. Sumber air kepada kepada penduduk, dan juga kepada penduduk dan juga untuk kepada penduduk sekitarnya. Sekitarnya. Itu yang pertama, membekalkan sumber air. Yang kedua iaitu membekalkan juga, tetapi membekalkan sumber protein. Dalam soalan, kalau membekalkan sumber protein kepada kepada nelayan dan penduduk sekitarnya, penduduk apa itu membekalkan sumber protein? Apa itu sumber protein? Apa itu sumber protein? Siapa tahu? Apa itu sumber protein? Sumber protein itu maksudnya sumber makanan. Sumber protein itu sebenarnya macam mana sungai boleh membekalkan sumber protein? Sumber protein itu sebenarnya ikan. Korang kena faham bila ayat dikata membekalkan sumber protein, maksudnya membekalkan ikan. Ikan memang sumber protein. So kepada nelayan dan penduduk. Itu yang kedua. Baik, selain daripada itu, apakah kepentingan lembaga Inggeris ini? Sungai itu, iaitu sungai itu telah membekalkan ataupun mengairi
Sungai itu penting untuk mengairi kawasan pertanian. Dan ini telah menyebabkan, okey, kita tahu bahawa lembah Ganges, memiliki tanah yang subur, untuk pertanian. So macam tu. Okey, baik. Okey, baik. Di sini, kalau kita lihat, ada 2 poin kat sini. Baik. Dengan, dua poin yang cikgu berikan ini, cikgu nak semua sekali, kita ada lebih kurang 26 orang. Cikgu nak 26 orang ini untuk membina ayat jawapan daripada soalan ini. Gunakan jawapan yang cikgu bagi. Gunakan jawapan yang cikgu bagi. Bina ayat jawapan di mana, cikgu? Di Zoom chat. Ada Zoom chat tu kan? Macam biasa, cikgu nak kamu semua buat ayat jawapan di Zoom chat. Cikgu, macam mana nak bina ayat jawapan? Macam mana nak mula, cikgu? Iaitu mula dengan ambil ayat yang soalan tu. Kalau pada pandangan anda, kamu buat pada pandangan saya. Ya, pada pandangan saya, lembah Ganges memainkan peranan penting kerana, boleh sambung kat daripada sini. Kerana, kerana sambung dengan, iaitu poin yang pertama tu. Boleh? Boleh? So, cikgu nak dalam masa 8 minit ni semua buat ayat dalam Zoom chat tu sekarang. Dalam Zoom chat tu. Sila buat ayat jawapan tu sekarang. Sila buat ayat jawapan tu sekarang. So ayat dia mesti bermula dengan pada pandangan saya. Lembah Ganges. Buat ayat dah penuh semua baru submit. Kamu dah tulis jawapan tu penuh, dalam semua tu, baru kamu tekan enter. Baru kamu tekan enter. Jangan korang type enter, jangan. Type dulu. Type dulu semua jawapan sampai dah siap, baru tekan enter. Untuk hantar ke Zoom chat. So, ayat dia mesti mula macam ni. Ayat jawapan dia. Pada pandangan saya, lembah Ganges memainkan peranan penting. Kerana. Buat jawapan daripada cikgu bagi ni. Kamu tak perlu cari jawapan kamu. Kamu guna je jawapan yang cikgu bagi. Guna jawapan yang cikgu bagi. Sebab cikgu nak kamu bina ayat jawapan. Guna jawapan yang cikgu bagi. Pada pandangan saya, lembah Ganges memainkan peranan penting kerana dan sambung. Sambung dengan fakta yang cikgu bagi ni. Yang membekalkan sumber air kepada penduduk sekitar, membekalkan sumber protein, mengairi kawasan pertanian. Baik, jangan buat dalam satu ayat. Paling minimum 2 ayat. Paling minimum 2 ayat untuk jawapan ini. 2 ayat untuk jawapan ini. Baik, sila buat sekarang. Dan cikgu akan semak jawapan kamu dalam Zoom chat sekarang. Sila buat ayat sekarang, ayat jawapan.
Okey. Okey. Baik, kita lihat di sini. Okey, Akil. Okey, Akil Razik. Pada pendapat saya, lembaga Angus mainkan peranan penting kerana membekali air kepada penduduk sekitarnya dan memberikan sumber protein penilaian dan penduduk bagus. Okey, selain itu, lembaga Angus juga mengairi kawasan pertanian kerana lembaga memiliki tanah yang subur untuk pertanian. Okey. Baik, Akil Razik 2 markah, bagus. Kailash Val, okey, bagus. Pada pandangan saya, lembaga Angus mainkan peranan penting kerana membekalkan sumber air kepada penduduk sekitarnya, membekalkan sumber protein seperti ikan. Okey, bagus. Bagus. Okey, Kailash Val, okey, 2 markah, 2 markah. Sorry, 2 markah 2 markah. Mina, membekalkan sumber air kepada penduduk sekitar. Pendeknya Mina. Harshita, lembaga Angus mainkan peranan penting dalam perkembangan tamadun India kerana membekalkan sumber air kepada penduduk sekitarnya. Ini penilaian penduduk. Baik, bagus Harshita, 2 markah, bagus. Ukail, lembaga Angus mainkan peranan penting dan membekalkan. Okey, baik. Baik, bagus Ukail, 2 markah. Okey, kemudian kita ada Yuvarajan. Sumber air dan protein. Okey, bagus. Kawasan pertanian dan lembaga sungai Angus tanah yang subur untuk pertanian. Baik, bagus Yuvarajan, 2 markah, bagus. Darwish. Okey. Bagus. Okey, so Darwish 2 markah juga, bagus. Alia Alisa. Okey, baik. Sumber protein, okey. Okey, baik, bagus. 2 markah. Cikgu jangan buat apa je. Tak ada. Cadence. Okey, mengkakan sumber air. Okey, bagus. Baik, bagus. 2 markah untuk Cadence, bagus. Okey, Winston. Okey, sumber protein, baik. Baik, bagus Winston, 2 markah. Salman. Okey. Okey. Okey, baik. 2 markah. Salman, kamu ni buat ayat untuk sejarah tau, bukan untuk BM. Kalau BM kena ada kesimpulan apa semua. Kalau ayat ni tak payah. Aimi. Okey. Okey, kerana sungai membekalkan sumber air. Okey. Baik. Membekalkan sumber air. Kalau salah. Baik, bagus. Kita yang subur untuk menjadi sumber, untuk menjadikan, kan, sebab itu lembaga Angus memberi tanah yang subur untuk menjadi untuk menjadi kawasan pertanian. Kawasan pertanian, bukan sumber makanan. Kau tak makan lembaga Angus. Lembaga Angus untuk menjadi kawasan pertanian, ya, Aimi. Okey, bagus dah ayat tu. Cuma kena betulkan sikit. Kena betulkan sikit. Alright, good. Baik. Okey. So, cikgu harap dengan cara ini, kamu at least dapat something, iaitu kamu dapat tahu bagaimana untuk membina ayat yang selalunya korang takkan buat. Kamu semua akan, kalau diberi soalan latihan sejarah, pasti korang akan buat soalan objektif je. Bahagian A je. Bahagian B dengan C memang korang tak buat. Betul tak? Kan, betul tak? Jadi, so bila yang korang nak buat bahagian B dengan bahagian C ni, soalan-soalan struktur dan juga soalan isi ni, dalam kelas cikgu. Dalam kelas cikgu. Kalau suruh korang buat, memang tak buat. Jadi faham dah sebab korang tak suka, sebab nak cari jawapan lagi pun semua, kan, nak belik buku teks lagi. Cikgu faham. So tak apa.
dalam kelas kita, kita akan berlatih untuk membuat soalan-soalan struktur dan juga asing. Okey. Itu cara dia. Baik.